Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua followers Legasi Hartanah dan juga bakal followers Legasi Hartanah. Anda bersama dengan saya. Saya ni muka ni. Inilah Encik Bat, tuan-tuan dan puan-puan. Encik Bat ni siapa? Encik Bat ni adalah salah seorang tenaga kerja yang ada dengan Legasi Hartanah, dan tujuan Encik Bat ada di sini adalah untuk menyampaikan kepada anda banyak perkara tentang apa itu Legasi Hartanah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak kenalkan anda tentang program sedar yang akan diadakan oleh Legasi Hartanah, yang mana speakernya adalah Datuk Nur Hafiz bin Sulaiman. Siapa Datuk Nur Hafiz bin Sulaiman ni tuan-tuan dan puan-puan? Anda mesti tertanya-tanya kan? Okay, Datuk Nur Hafiz bin Sulaiman ni adalah pengarah urusan syarikat kami GRCH Asia Berhad dan juga pelopor Legasi Hartanah. Yang mana Legasi Hartanah ni adalah satu syarikat yang memperkenalkan banyak cabang tentang hartanah, dan juga kita memberikan konsultansi tentang hartanah tuan-tuan dan puan-puan. So anda pula tanya Legasi Hartanah, Cik Bat tanya ni, Legasi Hartanah ni apa sebenarnya asal usul dia, ataupun apa sebenarnya yang special Legasi Hartanah? Tuan-tuan dan puan-puan, Legasi Hartanah Malaysia Sdn Bhd ni, kami adalah 100% syarikat Bumi Putra. BMF by Malaysia, by Muslim First. Kami ni di sini Legasi Hartanah 100% adalah perniagaan bangsa Melayu, anak Melayu ya tuan-tuan dan puan-puan, dan fokus utama Legasi Hartanah adalah apa-apa sahaja yang melibatkan hartanah. Kita bercakap pasal hartanah ni besar cabangnya tuan-tuan dan puan-puan. Melabur dalam bidang hartanah, membeli hartanah untuk kegunaan sendiri, rumah impian, mendapatkan pinjaman melalui hartanah, khidmat guaman nasihat tentang hartanah, apa-apa sahaja berkenaan hartanah. Ingat Legasi Hartanah, ingat Datuk Nur Hafiz, carilah kami. Okey, jadi itulah Legasi Hartanah. Syarikat kami ni, Legasi Hartanah ni, kami sentiasa mengeluarkan beberapa program yang ada untuk mendidik masyarakat di luar sana tentang hartanah. Contohnya, kami ada program sedar. Yang saya akan share dengan anda tentang program sedar. Apa itu program sedar? Sedar bermaksud solusi ekonomi dan aset rumah ya tuan-tuan dan puan-puan. Nampak saya sampai tersilap dekat situ. Tapi disebabkan saya bersemangat nak share dengan anda, saya sebut lagi sekali, solusi ekonomi dan aset rumah. Itulah program sedar tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya asyik cakap pasal sedar. Siapa yang perlu hadir ni tuan-tuan dan puan-puan? Okey, program ni direka khas oleh buah fikiran Datuk Nur Hafiz sendiri. Dan apabila beliau mengadakan program yang banyak sebelum ni, kita ada banyak lagi program-program kita ada sebelum ni. Kita ada program ROH, kita ada program SKH, kita ada bootcamp, kita ada banyak lagi. Tapi Datuk Nur Hafiz come out dengan satu program bernama Sedar, yang mana kita mensasarkan golongan-golongan yang belum memiliki hartanah. Kerana di luar sana kita ada ramai lagi rakyat Malaysia, anak-anak muda terutamanya, yang masih belum mempunyai hartanah. Bila mereka tak ada hartanah, mereka tak ada ilmu. Dan program ni sangat sesuai untuk golongan-golongan remaja, ataupun mereka yang dalam proses remaja meningkat ke orang kata golongan professionals. Ini adalah program yang sesuai untuk mereka. Jadi program ni pula tuan-tuan dan puan-puan, yang bagusnya adalah percuma. Saya ulang lagi sekali, program kita adalah percuma, yang ditaja khas oleh Legasi Hartanah. Anda datang kelas kami bayar ilmu tu kepada anda. Okey? Alright. So, kenapa perlu program-program sedar ni tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa? Sebab kita tak nak anda semua ni semua kalau saya share dengan anda kenapa Datuk Nur Hafiz nak bawa program ni, kenapa Legasi Hartanah nak bercerita tentang benda-benda ni semua. Sebab kita tak nak anda di luar sana terburu-buru membeli rumah. Okey? Terburu-buru dalam urusan hartanah. Kita tak nak benda-benda macam tu. Kita pun tak nak anda ambil masa yang terlalu lama pula dalam membeli hartanah. Kenapa terlalu lama dan tak boleh terburu-buru? Dia ada kaitan dia. Ada setengah orang dia terburu-buru, dia buat keputusan yang salah.
Ada orang yang delay lama-lama ni pula dia jadi masalah sebab dia terlampau, orang kata, overthinking, dan kadang-kadang terlepas peluang. Okay, and then ada juga, kita tak nak anda bila anda terburu-buru ni, kadang-kadang bila anda macam rushing buat satu keputusan, kadang-kadang orang akan ambil kesempatan ke atas anda. Nampak anda dalam kesempitan, anda rushing and everything semua. Di luar sana ada ramai yang akan mengambil kesempatan jika anda tiada ilmu. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita menunggu terlalu lama pula dalam merancang untuk membeli rumah pun akan ada masalah. Sebab apabila kita pending, kita tahan lama-lama, kita tak buat pembelian dengan secara awal, kita mungkin nanti terlepas peluang di satu tempat ni. Mungkin apa yang kita nak beli tu mungkin dah habis, dah disambar orang lain. Mungkin bila sampai satu masa kita pula ada kekangan ekonomi. Mungkin gaji kita dah tersekat dekat mana. Dan baru-baru ni kita tahu disebabkan COVID, ramai yang kehilangan kerja dan tak mampu lagi untuk membeli rumah dan untuk menanggung isi keluarga. Jadi inilah yang sebabnya program sedar ni kita nak anda semua faham benda-benda tu. Okey, program sedar ni saya sharekan sikit dengan anda semua. Antara topik-topik yang akan kita sharekan kepada anda tentang dalam program sedar, ada 16 tip yang akan Datuk Nur Hafiz bawa kepada anda dan akan dikongsi dan dikupas bersama-sama, serta akan ada certain case study yang akan Datuk Nur Hafiz kongsikan bersama. Antaranya, apakah kelayakan anda untuk untuk membeli rumah? Berapa kelayakan anda? Macam mana nak tahu kelayakan anda? Okey, bila anda tak tahu, anda nak tahu pula dengan kelayakan anda tu harga rumah yang macam mana yang sesuai dengan anda. Okey, bila dah tahu harga rumah yang sesuai ni, nak kena tahu pula perbezaan jenis rumah. Rumah mana yang sesuai anda nak beli pula? Rumah daripada pemaju ke? Rumah subsale secondary market ke? Ataupun anda nak mula cebur diri dalam bidang lelong? Anda nak beli rumah daripada pelelong-pelelong, ya? Ini adalah 3 hartanah yang anda perlu tahu, yang mana paling sesuai dengan anda. Kemudian kita ada juga dalam tu, kita akan ceritakan macam mana nak buat pinjaman perumahan. Mungkin pada anda yang dah tahu, anda cakap itu senang saja Cik Ba, takkan itu pun nak pergi kelas. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Dalam pengalaman Datuk Nur Hafiz dan juga pengalaman saya dan juga tim-tim Legasi Hartanah, kami jumpa ramai di luar sana yang tidak arif tentang proses permohonan pinjaman perumahan. Okey, jadi dalam program sedar ni kami akan share dengan anda macam mana nak buat pinjaman. Selain daripada tu, kita akan share juga macam mana nak dapatkan pinjaman 100%. Okey, mungkin ada di luar sana yang tak tahu. Ada yang fikir main sebut full loan sahaja. Ada yang fikir macam mana nak buat full loan tu diorang tak tahu. Ada yang cuma tahu, sebenarnya bank hanya boleh bagi 90% je. Ada betul dan ada salahnya tuan-tuan dan puan-puan. Ada bank yang boleh bagi 100% loan, tapi ada syarat-syaratnya. Macam mana nak tahu? Sebab tu dalam program sedar kita kupaskan semuanya untuk anda. Datuk akan berkongsi dengan anda tentang ilmu-ilmu ni semua. Okey, selain daripada tu, kita dah cerita pula pasal macam mana kita nak tahu kelayakan, kita nak tahu nak beli rumah apa, kita nak tahu macam mana nak dapatkan loan. Kita pun kena tahu apa dokumen yang diperlukan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share sikit dengan anda semua. Saya pernah dapat setengah klien, permohonan dia ambil masa lebih daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, adalah disebabkan hanya tidak menghantar kepada kami ataupun kepada bank ataupun siapa-siapa saja konsultan hartanah ataupun yang mendapatkan loan, hanya dengan tidak menghantar penyata KWSP ataupun income tax sahaja, dan benda tu akan memakan masa, drag masa berpanjangan. So nampak tak pentingnya dokumen? Dokumen apa? Dalam kelas, dalam program sedar, Datuk akan sharekan step by step, satu persatu apa dokumen yang diperlukan. Okey, lepas tu bila dah dapat semua dokumen, dah tahu macam mana nak dapatkan loan, everything apa semua, anda pula nak tahu apakah dokumen yang perlu disediakan tu, dah tahu kan? Dan sekarang kita nak tahu pula, bila beli rumah ni ada kos tak? Ramai yang terlepas pandang tentang kos. Ramai yang just fikir, dapat loan 100%, dah set. Anda tak perlu risau apa-apa. Anda terlupa jika anda beli dengan pemaju, anda perlu bayar booking, anda perlu standby duit untuk pecah-geran ataupun kos guaman jika pemaju tidak bagi diskaun ataupun rebate untuk kos guaman. Anda kena bayar segala macam, contohnya assessment, cukai pintu, cukai tanah tu semua. Okey, masa ambil kunci, itu semua kita akan sharekan dengan anda.
Sama juga masa nak ambil kunci nanti. Ramai yang tak tahu ketika nak ambil kunci ni sebenarnya banyak yang kena bayar. Deposit PNB, SAJ, okey, assessment tu semua. Kalau beli dengan kalau beli rumah-rumah dengan ejen ataupun rumah subsale, okey, valuation fee, okey, kos guaman, benda ni semua adalah kos-kos yang anda perlu tahu. Sebab tu saya katakan tadi, jika kita terburu-buru, kita tak ambil kira semua benda ni semua, anda akan jumpa pula orang yang salah, kat situ anda akan mula mendapat rugi. Okey, lain daripada tu, selain daripada tadi kita dah cerita pasal pengambilan kunci, dah sedap kan, alhamdulillah orang kata dah dapat kunci. Boleh tak nak keluarkan KWSP? Macam mana nak keluarkan duit KWSP? Yang mana satu dalam akaun KWSP tu yang kita boleh keluarkan untuk rumah? Anda tahu sebenarnya KWSP ni kita boleh keluarkan akaun dua tu untuk buat bayaran deposit atau juga untuk merendahkan baki hutang. Nampak tak? Dia banyak tau perbezaan dia. Tapi kalau saya nak kupas sekarang akan ambil masa panjang. Sebab tu masuk dalam kelas, dengar apa yang Datuk share. Lepas tu, itu bila kita cerita dalam the whole proses. Dan anda pula yang mana yang nak beli rumah-rumah murah, ya, anda semua kena faham, tak semua orang boleh beli rumah murah ataupun rumah yang di bawah kos yang dijaga oleh SUK. Rumah-rumah murah ni perlu mendapatkan konsen. Konsen ni dalam bahasa Melayunya bermaksud mendapat pelepasan daripada pihak berkuasa untuk dilepaskan kepada pembeli rumah berkenaan. Tak semua orang boleh beli sebab dia ada kriteria dan kelayakan dia. Sebab tu dalam program Datuk akan ceritakan, sebenarnya tak ada siapa-siapa senang-senang boleh beli rumah murah, ya tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu, bila kita dah tengok benda tu dan kita dah tahu tadi, mula-mula kita dah tahu kelayakan kita, kita dah tahu harga rumah yang sesuai dengan kelayakan kita. Kita pun nak tahu juga lokasi yang sesuai dengan kelayakan kita tu. Okey, bila nak cari rumah ni kita kena tahu lokasi yang sesuai dengan kerja kita. Adakah bersesuaian dengan tempat kerja kita, lokasi tu, harga tu kita boleh bayar ke tak, kos sara hidup kita. Kadang-kadang bila anda beli di setengah kawasan, kos sara hidup dia tak sama dengan kawasan A dengan kawasan B, kos sara hidup dia berbeza. Jadi bila kos sara hidup yang berbeza akan memainkan peranan ketika anda nak buat pembayaran anda punya kos rumah anda. Okey, duduk di luar bandar kos sara hidup lebih rendah. Duduk di tengah bandar kos sara hidup akan lebih tinggi. Okey, sebab tu kena tahu kelayakan anda. Lepas tu anda beli property ni, pada anda semua, ada yang nak first time nak beli property ni, kadang-kadang ada orang memang beli property untuk duduk sendiri. Ada juga yang beli property ni untuk buatkan pelaburan sendiri. Sama ada nak sewakan, nak dapat capital return, nak jadikan sebagai aset. Banyak. Anda kena tahu yang mana satu sesuai untuk anda. Anda bekerja makan gaji, tak semestinya anda beli rumah untuk anda duduk sendiri. Mungkin ada peluang untuk anda sambil makan gaji, anda mampu beli rumah, boleh jadikan itu sebagai sumber pendapatan anda. Macam mana? Masuk kelas sedar, okey? So, antara infrastruktur dengan location pula, macam mana? Nak pilih apa? Nak pilih kawasan lokasi berdekatan dengan tempat kerja ke? Nak pilih dekat dengan family ke? Atau nak pilih kat kawasan yang dah membangun? Okey, kawasan yang dah matang. Lepas tu, bila beli rumah ni juga kita kena tengok pula pro dan kontra apabila anda membeli. Tadi kita ada cerita berapa jenis rumah ada. Kita ada subsale, kita ada pemaju, kita ada lelong Kita dah sebut tu jenis-jenis rumah. Dan kita juga akan sharekan kepada anda apa pro dan kontranya beli rumah pemaju, beli rumah subsale, beli rumah lelong. Tuan-tuan kena faham ni. Bukan beli rumah subsale je bagus. Bukan beli rumah pemaju je bagus. Ada baik dan ada buruk dia. Okey, dan yang terakhir sekali kita akan share juga dengan anda, ada 16 tips tu. Antara tips yang kita akan share lagi, kita akan berbincangkan juga tentang bezanya buat loan konvensional dan juga loan Islamik. Penting ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab loan Islamik ni ramai yang pergi pada loan Islamik ni adalah kerana interest rate dia dan benefit dia kepada kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, kami adalah usahawan Bumi Putra. Kami nak anda fahamkan konsep. Bila anda nak meniaga, anda nak buat bisnes, anda nak beli hartanah, anda perlu pastikan anda mempunyai akad yang baik. Okey, dan apa kelebihan konvensional pula dan apa juga kelebihan Islamik. Apa kekurangan konvensional, apa kekurangan Islamik. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan tentang program sedar ni. Saya cakap dengan anda, bila anda join program-program ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan hanya nak sembang je.
Datuk bukan hanya nak bercakap sahaja kepada anda buat tu, buat tu, buat ni. Bukan. Perkara yang paling penting kat sini adalah untuk sampaikan kepada anda ilmu dan cara-cara untuk anda buat dan executekan supaya anda mampu memiliki rumah impian anda sendiri. Okey? Jadi, tanpa segan silu lagi, saya nak menjemput anda semua pada 13 Mac 2021 pada hari Sabtu pukul 8.30 pagi. Save the date, tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan Datuk Nur Hafiz dan juga bersama dengan Encik Bat, yang mana kita akan sama-sama bersedarlah kita. Ada ke perkataan bersedar? Ada. Kita sedarlah sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, supaya satu hari nanti anda semua mampu memiliki rumah impian sendiri dan anda mampu mengubah masa depan anda di dalam kawasan yang selesa, di dalam rumah yang anda mampu panggil rumah anda sendiri. Untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi tim Legasi Hartanah ataupun anda boleh klik like dan share page Legasi Hartanah, yang mana kami akan sentiasa membawa update tentang program-program ataupun aktiviti bersama dengan Legasi Hartanah dan juga Datuk Nur Hafiz. Atau anda boleh klik di mana-mana link yang akan keluar dalam iklan ini, ataupun di mana Facebook kami, anda boleh klik link di situ, atau anda boleh call nombor yang tertera. Okey? Dan anda boleh tanya segalanya tentang aktiviti Legasi Hartanah, dan insya-Allah pasukan Legasi Hartanah yang terdiri daripada bakat-bakat yang sanggup bekerja keras untuk membantu anda semua memiliki rumah, mereka akan membantu anda, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu, saya Encik Bat, jangan lupa Encik Bat ni akan sentiasa bersama dengan anda. Saya akan membawakan Legasi Hartanah bersama dengan anda all the time. Dan kita akan berjumpa pada 13 Mac 2021 8.30 pagi di program Sedar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.